Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat yang dihormati, yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah pagi ini hamba nak berkongsi-kongsi saja, iaitu berkaitan kisah berkaitan perang nuklear yang dikatakan telah berlaku pada 3,500 tahun yang dahulu. Jadi insyaAllah belum kita pergi kepada tajuknya kan. Jadi saya nak ajak sahabat-sahabat yang mungkin akan mendengar, mungkin akan menonton live ni, mungkin pagi nantilah, petang ke malam ke, insyaAllah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada ahli keluarga baginda, kepada para isteri baginda, kepada para sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada ibu bapa kita dan juga guru-guru kita. Jadi sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah dan kemudian kita akan berselawat sedikit, insyaAllah. Jadi sebelum kita menunaikan solat subuh nanti, lagi sejam 2 jam lagi, jadi insyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima sabaqahu min syarril haqqi bil haqqi alladhi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat-sahabat yang saya hormati, akhi dan ukhti sekalian, di mana saja antum berada, insyaAllah mudah-mudahan sentiasa di dalam rahmat, sentiasa di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah pada sahabat-sahabat yang menghadapi kesukaran di dalam hidup, dalam kehidupan sehari-harian, yang mengalami penyakit, yang ada sedang menderita masalah kesihatan, atau yang sedang mencari kerja, atau yang masih belajar, dan siapa saja, insyaAllah segala kehidupan kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT, mudah-mudahan. Okey sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, akhi dan ukhti sekalian yang ana hormati, Jadi insyaAllah, sebelum saya pergi, sebelum kita pergi, saya kongsi tajuk berkaitan kisah epik peperangan yang berlaku pada 3,500 tahun yang lampau. Lama tu. Okey, jadi sikit sebanyak, nak kongsi kepada sahabat-sahabat sekalian, walaupun dah pernah banyak kali lah berkongsi hal berkaitan selawat, solawat. Ada solawat ni kata jamak dia adalah daripada kalimat solat yang mana bererti doa ataupun seruan kepada Allah SWT. Dari segi bahasanya pula, selawat ni adalah maksud dia untuk kita mendoakan dan untuk kita memohon diberikan keberkatan daripada Allah SWT dan melimpahkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah SAW dengan sebuah ucapan, kenyataan, dan kita ada pengharapan
Semoga baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Nabi sentiasa sejahtera. Ya, sentiasa sejahtera. Tidak kurang apa pun. Ya, tidak kurang suatu apa pun, keadaannya tetap baik dan sihat. Ya, dan Allah peliharakan makam. Ya, makam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada yang tertinggi. Ya. Jadi kita kena berselawat, sahabat-sahabat akhir, bukti, tuan-tuan dan perempuan. Kita kena banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kerana antaranya maksudnya berselawat ini adalah untuk kita memperbesarkan, untuk kita mengagungkan, untuk kita menambahkan kehormatan dan kepujian. Ya, serta kita nak mendukung perjuangan dakwah, perjuangan-perjuangan yang mulia oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Di samping untuk kita menduahkan, untuk kita menunjukkan, untuk kita melahirkan rasa syukur sebagai penyampai utusannya, iaitu baginda Rasulullah, yang mana telah menjadi rahmat kepada seluruh alam, seluruh alam, segala isi-isi alam ini. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, pokok ke, ikan ke, makhluk gaib ke sekalipun, dia tetap membawa rahmat seluruh alam. Dan untuk menambahkan lagi keyakinan diri kita, untuk kita lebih beramal, untuk kita lebih mengamalkan, membawa dan kita hidup di dalam sunnahnya daripada Allah SWT, daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana diredai oleh Allah SWT. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, akhir dan ukhti sekalian, doa seseorang itu akan terawang-awangan dan tidak diangkat naik ke langit selagi orang yang berdoa itu tidak berselawat kepadaku. Ini bukan saya cakap, ini daripada sabda Rasulullah SAW. Doa seseorang itu tidak akan diangkat atau sampai ke langit selagi yang berdoa itu tidak bersolawat kepadaku. Jadi sangat rugi, sahabat-sahabat. Sangat rugi, kan. Kita setiap hari kita berdoa, kita solat, lepas solat kita berdoa, kita buat pula solat-solat sunat, kita baca Al-Quran, dan mengaji. Tapi kita lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka apabila kita berdoa dan tidak ada selawat kepada Rasulullah SAW, maka permintaan kita, doa kita itu akan terawang-awang, berada tidak di bumi, tidak naik ke langit, dan ia berada terawang-awang di pertengahan. Permintaan kita akan lambat dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi begitu hebatnya, pentingnya untuk kita bersolawat. Bersolawat ini penting. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat yang sentiasa bersolawat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita juga mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya salam ni erti dia adalah damai, sejahtera, aman sentosa dan selamat. Jadi ketika seorang Muslim membaca selawat untuk baginda Nabi, itu adalah bermaksud kita memohon, dan kita mendoakan agar baginda Nabi semoga tetap sentiasa damai, sejahtera, berada dalam aman sentosa di sisi Allah SWT dan dijagakan selalu keselamatan. Kerana Allah SWT dia memberi salam. Allah SWT dia memberi salam kepada setiap orang Islam yang mengucapkan salam kepada
Nabi SAW. Begitu punya hebat. Hebat. Sehingga Allah memberi salam kepada Aki dan Ukti yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Jadi baginda Nabi SAW juga bersabda. Baginda Nabi juga sabda bahawa dikatakan saya berjumpa Jibril. Dan ini sabda daripada Nabi yang berkata, aku berjumpa Jibril. Maka dia berkata, sesungguhnya aku memberi kabar gembira kepadamu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, siapa yang memberi salam kepadamu, maka aku memberi salam kepadanya. Dan sesiapa pula yang membaca salawat untukmu, maka aku membaca salawat untuknya. Jadi Rasulullah bersabda, suatu baginda Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW adalah lebih utama, lebih utama daripada kita memerdekakan seorang budak, seorang hamba. Jadi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, membaca selawat kepada Nabi itu boleh menghapuskan dosa-dosa seperti air sejuk yang memadamkan api. Serta salam kepada Nabi itu lebih utama daripada memerdekakan budak. Kemudian Nabi bersabda lagi, sesiapa yang membaca solawat untukku sekali, maka dia tidak menjadi berdosa walaupun sebesar atom ataupun biji sawi. Jadi sesiapa yang membaca salam, untuk Nabi 100 kali setiap hari, 100 kali selawat setiap hari, maka akan dikabulkan oleh Allah SWT 100 hajat yang kita inginkan. 30 hajat. 30 hajat Allah berikan di dunia. Dan 70 hajat lagi kita dapat gunakan di akhirat kelak. Di Yaumul Mahsyar. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi baginda Nabi SAW sesungguhnya, Nabi bersabda sesungguhnya Allah SWT dia mempunyai 70 malaikat yang selalu berjalan di muka bumi serta menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Maka apabila ada seorang umatku membaca solawat untukku 100 kali sehari, maka Allah SWT akan mengabulkan 100 macam hajat yang diminta. 70 dapat digunakan di akhirat dan 30 hajat lagi di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan, akhi dan ukhti, sahabat-sahabat yang anak hormati, ini sekadar anak menyampaikan apa yang perlulah, apa yang perlu untuk kita mengamalkan solawat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah juga berkata dan Nabi juga berkata, sesiapa yang tidak berselawat kepadaku dan dia berdoa, apabila orang yang berdoa ini dia tidak membaca selawat ke atas Nabi, maka permintaan doanya itu tidak akan diangkatkan naik ke langit. Kerana seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW itu adalah kekasihnya Allah SWT. Jadi selama mana kita sentiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kita mendoakan, kita menghadiahkan pula Al-Fatihah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, maknanya kita telah menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita mencintai Nabi, maka Allah juga akan mencintai kita. Jadi kalau daripada sudut manusia, apabila kita bercinta, terutama yang telah bernikah, suami dan isteri,
Apabila suami dan isteri ini telah bernikah, bermakna mereka adalah pasangan yang bercinta. Ya. Jadi adakah pasangan yang bercinta ni akan melupakan pasangannya walaupun akan berlaku konflik pergaduhan sekalipun, ya, memang tetap akan suami atau isteri akan mengingati pasangan masing-masing, tidak akan melupakannya, ya. Jadi begitulah Allah SWT mencintai baginda Nabi. Ya, jadi bila kita cintakan Nabi, kita ikut sunnah, kita hidup dalam sunnah, kita berselawat setiap hari. Ya. Jadi bila kita berselawat, dah tentu juga kita akan membacakan zikir-zikir memuji Allah SWT. Jadi bila kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Nabi, Allah SWT tidak akan lupakan kita. Jadi antara syafaat orang-orang yang membaca selawat setiap hari ni, ya, tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah di Yaumul Mahsyar, kita akan dapat bersama dengan baginda Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Dan di sana jika kita mendapat syafaatnya Nabi, kita akan pergi ke Telaga Kausar itu, satu telaga yang kita akan berkumpul, dan di situlah baginda Nabi akan menunggu dan memberikan kita minuman, air yang diambil dari tangan baginda Nabi dihurkan kepada kita. Perkara itulah syafaatnya tuan-tuan dan puan yang sangat baiklah. Jadi kalau kita tak mampu nak buat sehari 100 kali, mulakanlah sikit-sikit, insya-Allah 10 kali sehari. Setiap lepas solat fardu, kita selawat 10 kali. Jadi ditambah pula di dalam solat, ada 2 tempat kita membaca solat, lepas tu kita bertambahkan lagi. Jadi kita amalkan, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan mencintai kita juga. Baginda Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita di Yaumul Mahsyar. Kerana di Yaumul Mahsyar tu, bagaimana yang sahabat-sahabat tahu, memang sangat-sangat keadaan yang Wallahu a'lam nak cakap. Kalau dalam kitab-kitab yang anda baca memang menunjukkan suasana yang sangat huru-hara di waktu itu. Okey, jadi apakah cerita perang nuklear yang pernah berlaku pada 3,500 tahun yang lampau? Jadi sebelum tu, seperti biasa anda nak mohon laluan daripada sahabat-sahabat yang sedang menonton atau akan menonton. Anda nak mohon laluan untuk anda berkongsi cerita, bukan untuk anda mengajar sesiapa, tidak. Jadi kemungkinan dalam anda berkongsi ni akan ada kesilapan yang khilaf, atau yang anda tak perasan, ataupun ada antara sahabat-sahabat akidah ukti yang merasa seperti sakit hati ke, marah ke, kan. Okey, jadi bila mana mohon maaf. Jadi adalah sekadar perkongsian, mungkin akan ada perbezaan, jadi tidak mengapa, kerana ini adalah perkongsian. Jadi sahabat-sahabat, 3,500 yang dahulu, tu dia, 3,500 tahun yang dahulu, nama Mahabharata, dan Ramayana telah menceritakan telah berlaku satu peperangan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Dan dikatakan pada waktu itu adalah zaman purba. Zaman dulu purba. Zaman purba. Yang turut membabitkan terlibatnya penggunaan kekuatan senjata nuklear, peluru berpandu. Jadi dalam kisah ini adalah berkaitan dua epik yang memang masyhur lah di waktu zaman India kuno. Jadi kita nak tengok apa ada di dalam kisah ini, sahabat-sahabat. Okey. Jadi Mahabharata dan Ramayana ni yang dipercayai
epik kisah mereka ini telah ditulis kira-kira 3,500 tahun yang lampau dan menceritakan waktu itu telah berlaku dan tercetusnya sebuah kejadian yang sangat dahsyat dan sangat besar sewaktu zaman purba yang akan membuatkan akidah ukti yang mendengar ini ataupun ada yang pernah membaca di mana-mana, kita akan menjadi seperti keliru dan confused. Betul ke zaman dulu ni ada nuklear sedangkan kita ketahui teknologi nuklear ni dijumpai pada peradaban waktu kini. Peradaban waktu kini. Betul ke zaman dulu ni ada peluru berpandu, peluru berpandu dan macam-macam lagi, termasuklah dikatakan ada kenderaan-kenderaan yang mampu terbang. Dia macam fantasi. Tapi tak apa, akidah uti sekalian, anggaplah ini sebagai sebuah cerita santai-santai, cerita santai-santai. Jadi kalau tak boleh hadam, jangan paksa. Jangan paksa, slow-slow fahami insya-Allah. Jadi bila kita mengkaji balik hal-hal yang begini di dalam bait-bait penulisan, dalam cerita-cerita yang sangat panjang yang ditulis berkaitan kisah ini, iaitu kisah epik Mahabharata dan Ramayana ini di dalam bahasa Sanskrit yang membuatkan ramai para penyelidik, pakar-pakar arkeologi, sejarah dan macam-macam ini menjadi tertanya-tanya di manakah kebenaran kisah ini. Adakah ia sebuah mitologi, adakah ia sebuah mitos, adakah ia sebuah cerita yang seperti kita orang-orang dulu yang banyak cerita macam tu macam ni kan. Tapi dalam cerita tu ada nasihat dan macam-macam yang tergantung. Jadi di manakah kebenaran benda ni? Yang mana hal ini telah terjadi, peristiwa yang terkandung pada setiap ayat yang tertera pada epik itu, dia masih lagi kekal misteri. Dan benarkah perang nuklear waktu silam telah pernah tercetus pada zaman India kuno, iaitu beribu-ribu tahun yang lalu. Dan persoalan berkaitan hal ini telah menjadi satu asbab lah kepada ramai pengkaji, ramai penyelidik untuk mereka mencari logikal kisah ini di sebalik cerita yang ditulis menerusi cerita epik ini, iaitu perang nuklear Mahabharata dan Ramayana pada 3,500 tahun yang dahulu. Dan ketika para pengkaji yang pakar-pakar mereka meneliti ayat-ayat yang menyatakan peperangan ini, yang mana di dalam peperangan ini juga turut menyebabkan adanya terlibat pesawat-pesawat canggih. Alamak, pesawat-pesawat canggih dan digambarkan seperti sebuah jet pejuang dan UFO, Unidentified Flying Object, piring terbang. Pada masa kini lebih dikenali oleh orang dengan UFO. Dan sampai hari ini masih ramai penyelidik yang mereka ini tercari-cari, terfikir-fikir dan terpinga-pinga menjadi hairan. Benarkah epik terbabit telah ditulis kira-kira 3,500 tahun yang lampau ataupun sebelum 1,500 tahun sebelum Masihi. Dan peristiwa perang ini telah tercatat di dalamnya, dan katakan berlaku lebih lama daripada waktu itu, iaitu 5,000 tahun yang lampau. Sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama, sahabat-sahabat. Jadi kita dengan
Zaman Rasulullah SAW pun dekat 1401 tahun. Ini pergi ke belakang lagi ya. Sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama. Jadi kalau kita fikirkan melalui logikal akal lah, ya, keadaan di bumi waktu itu memang orang akan mengatakan sangat kuno lah pada waktu itu. Ya. Sangat kuno dan jauh pula daripada apa yang kita ketahui pada masa kini, iaitu hal-hal berkaitan sains dan teknologi. Kerana pesawat jet pejuang, helikopter yang mampu untuk tembak misil mereka, peluru mereka tu masih lagi dikatakan tidak dicipta waktu itu. Apatah lagi dengan teknologi bom nuklear. Jadi sekiranya berlaku peperangan tersebut, ia seharusnya membabitkan penggunaan senjata-senjata tradisional seperti pedang, tombak, lagi apa, panah, lagi apa, lembing. Dan kalau yang paling dahsyat yang kita boleh fikir waktu itu, kemungkinan perang epik Mahabharata dan Ramayana ini dia seperti era perang Sparta. Kan dia cerita 300 kan, cerita 300. Pahlawan-pahlawan Sparta ni dia fight, dia perang dengan batalion pasukan Parsi yang sangat besar. Tapi yang kita tahu, kewujudan era Sparta ni, Spartan, apa tak nama dia ni, Sparta. Mereka ni wujud dalam sejarah sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Tapi perang Mahabharata ini telah lama berlaku. Dikatakan 3,500 tahun sebelum Masihi. Jadi itu saya cakap tadi kan, kita anggap benda ni macam sebuah cerita mitos. Tapi terpulang kepada anda, terpulang kepada akidah ukti sekalian, tuan-tuan dan puan, untuk memikirkannya. Jadi kalau rajin, insyaAllah lepas ni carilah, kajilah tajuk yang saya opsi ni untuk cuba memahami. Kalau tak boleh faham pun tak apa, tak menjadi masalah. Jadi begitulah gambaran jika kita ikut hukum akal logik manusia. Kalau kita ikut akal logikal manusia. Tetapi akal logik penulis yang menulis kisah ini, kisah epik ini, dia ni seolah-olah dia gambarkan perang di waktu zaman India kuno tu memang berlaku. Dan perang itu juga menggunakan senjata kemusnahan yang maha dahsyat, iaitu nuklear. Dan serangan-serangan yang dilakukan juga turut ada terlibatnya pesawat terbang yang memang hebat lah waktu tu kalau ada pesawat terbang. Mana pesawat ni juga mampu untuk melepaskan tembakan. Dan dia telah membuatkan ramai penyelidik menjadi bingung. Dan penulis yang menulis kisah ini seolah-olah dia menggambarkan bahawa dia berada dan dia melihat kejadian yang berlaku itu. Seolah-olah dia sendiri yang dia nampak, kerana dalam scroll yang kita boleh dapat, tak tahulah kalau sekarang boleh dapat scroll ni berkaitan sejarah ni, memang tulisan dia tu detail walaupun dalam bahasa Sanskrit. Ada yang telah ditafsirkan oleh ramai pengkaji. Sahabat-sahabat boleh carilah. Kerana memang detail cara disampaikan, tak tahulah mungkin ada yang diolah, ditambahkan mengikut bahasa yang sesuai pada waktu ini, tapi memang sangat detail kisah yang disampaikan. Seolah-olah memang dia ada dan dia tengok perang tu. Jadi epik Mahabharata dan Ramayana ni, dia adalah sebuah konflik yang berlaku di antara dua sepupu yang dekat, iaitu yang bernama Kurawa
dan Pandawa yang hidup dekat tepi sungai Gangga, kat Ganges, sungai Ganges kan. Jadi perjalanan kisah epik ini, dia turut menceritakan dua peperangan yang berlaku. Dua peperangan yang sama hebat di antara kerajaan Empire Alenka dan Astina waktu itu. Jadi perang yang pertama yang dicatatkan, dia seperti yang Kak Ana sampaikan ini, terjemahan dia adalah bahawa si Arjuna yang gagah berdiri duduk di dalam Vimana. Jadi Vimana tu dilukiskan sebagai sebuah kenderaan yang mirip pesawat dan mampu mendarat di tengah air. Lalu Arjuna meluncurkan Gandawa dengan mungkin dia melepaskan tembakan ataupun peluru berpandu daripada Vimana yang dapat sekaligus melepaskan nyalaan api yang kuat, yang dahsyat ke atas wilayah musuh. Jadi ia seperti hujan lebat yang kencang, mengepung musuh dengan kekuatan yang sangat-sangat maha dahsyat. Dia kalau yang mudah kita nak faham, contoh dia kalau kita tengok cerita-cerita perang yang dulu, mana kalau askar pergi macam US, cerita-cerita askar lah, US masuk ke Jerman untuk perang dengan Nazi kan, ada bantuan kapal terbang tembak. Jadi macam itulah yang dimaksudkannya. Jadi pada bahagian ini, inilah yang disampaikan oleh penulis kisah ini, kisah perang ini. Jadi dia cerita ni sangat detail. Macam kita boleh bayangkan pada masa kini, keadaan tu berlaku. Peluru tu turun seperti peluru yang keluar daripada Vimana itu sangat-sangat banyak. Di sini dikatakan seperti hujan lebat yang kencang. Mengepung musuh dengan kekuatannya yang maha dahsyat. Dan dalam sekelip mata sahaja, sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa. Angkasa menjadi gelap dan gelita. Semua kompas yang ada di dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi. Seolah-olah kemudiannya ada badai angin yang dahsyat dan mula bertiup disertai dengan debu-debu pasir. Unggas-unggas dan burung bercicit panik lari. Seolah-olah waktu itu keadaan langit runtuh dan bumi menjadi merekah. Matahari bergoyang-goyang di angkasa. Panas menjadi semakin membara dan mengerikan. Yang dilepaskan oleh senjata ini telah membuatkan bumi bergoncang dan gunung bergoyang. Di kawasan darat yang luas, banyak binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk. Manakala air sungai menjadi kering dan kontang. Ikan, udang dan lain-lainnya semuanya mati. Dalam baris tadi Ana bacakan, dalam sekelip mata sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa. Kalau kita tengok uji kaji tembakan senjata nuklear, dia akan menjadi mushroom. Dia akan menjadi yang mushroom naik dan dia mengembang di atas. Jadi pada bahagian ini, inilah yang dikatakan. Sebab bayangkan perkara ni dicatatkan 5,000 tahun yang lampau di dalam kisah epik Mahabharata dan Ramayana. Itu yang Ana katakan tadi, mereka penulis yang menulis epik ini dia menjelaskan secara detail. Cuma dia menggunakan bahasa-bahasa kias. Itu mereka tak tahu nak sebut nuklear, tak tahu nak sebut mushroom. Jadi bila bom nuklear itu diletuskan ke atas permukaan, memang akan
menjadi bergoyang. Kemudian debu-debu panas yang membuatkan binatang-binatang ternakan atau binatang liar, mereka ini mati terbakar, dan kemudian orang yang kena radioaktif, kesan radioaktif dari nuklear ini memang kulitnya akan hancur, maka berubahlah, seolah-olah langit nak runtuh, bunyi yang kuat, dan bergegar, gegaran yang sangat kuat. Jadi saat gandawa meledak, yang mereka gelarkan nuklear ini sebagai gandawa. Jadi mereka kata saat gandawa meledak, bunyinya, suaranya bagaikan halilintar yang membuatkan askar musuh terbakar seperti batang pohon yang hangus terbakar. Jadi gambaran yang kita boleh tengok, kita boleh lihat, gambaran perang yang kedua ini telah membuatkan ramai lagi penyelidik barat Europe, termasuklah Asia ni jadi pening. Sebab ada satu lagi terjemahan yang akan anda kongsi ni, seperti ini bunyi dia. Pasukan Alenka menaiki kenderaan yang cepat. Pasukan Alenka menaiki kenderaan yang cepat, meluncur bagaikan rudal. Rudal ni maksudnya adalah sejenis peluru berpandu balistik yang ditujukan ke kota musuh. Dan rudal ini seperti memiliki segenap kekuatan alam semesta. Terangnya seperti terang berpuluhan matahari, kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Dan mayat terbakar sehingga tidak mampu dibezakan. Bulu rambut dan kuku terbakar mengelupas. Perkakasan tanah liat retak. Perkakas tanah liat retak, iaitu pecahlah mereka punya seramik. Burung-burung yang terbang terbakar kerana suhu yang tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para askar terjun ke sungai untuk membersihkan diri mereka dan senjata mereka. Jadi sahabat-sahabat, gitulah. Kalau kita hayati benda ni, kita cuba untuk faham, dia memang macam tak logik lah. Macam tak logik. Tapi kalau kita nak kata tak logik pun, dulu sewaktu Allah SWT nak melantik Nabi Adam alaihissalam untuk dijadikan khalifah di bumi, ada satu sesi dialog di antara Allah SWT dengan para malaikat, yang mana Allah memberitahu, Allah menyatakan kepada para malaikat bahawa Allah nak menurunkan dan mencipta manusia untuk dijadikan raja ataupun khalifah, pemimpin di dunia. Kemudian para malaikat ni pula, mereka berkata kembali kepada Allah, lebih kurang mengapakah tidak diturunkan manusia lagi, sedangkan manusialah yang membuatkan berlakunya pertumpahan darah dan kemusnahan. Jadi bagaimana malaikat tahu apa yang berlaku, Kemudian Allah pun dengan tegas mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Lebih kurang ayatnya berbunyi begitu, sahabat-sahabat. Jadi ramai para penyelidik yang mereka pergi ke India. Dan mereka ni mula menjelajah setiap ceruk, setiap negeri, setiap kampung, setiap tempat, dan mereka untuk mencari satu kepastian tentang cerita ini, tentang cerita yang ditulis dalam scroll ini. Dan mereka pun mulalah, mereka telusuri sepanjang sungai Gangga untuk mereka cari kemungkinan kod ada bukti, kod ada tinggalan arkeologi, sait-sait sejarah berkaitan perang ini. Jadi
Ramailah para penyelidik yang hebat-hebat pun pergi mencari dan apa yang mereka jumpa hasilnya itu sangat memeranjatkan, sangat membuat kejutan kepada ramai pakar penyelidik. Jadi ekspedisi itu menemukan ramai ahli arkeologi kepada banyaknya kesan-kesan runtuhan yang mana runtuhan ini memiliki kesan hangus, kebakaran dan terbakar di hulu Sungai Gangga. Batu-batu besar yang runtuh, melekat, dia runtuh dan dia melekat menjadi satu. Permukaan dia menjadi menonjol dan cengkung dan tidak rata. Jadi di dalam kajian saintifik, ahli saintis ni mendapati proses yang berlaku kepada batu-batu itu adalah proses untuk meleburkan batu berkenaan tetapi memerlukan suhu yang melebihi 1800 darjah Celsius. Jadi daripada kata-kata lain, bara api yang biasa ni tak mampu capai suhu setinggi itu. Dan ia hanyalah boleh berlaku melalui ledakan nuklear ataupun gunung berapi. Kerana antara dua ini saja yang mampu capai suhu-suhu demikian. Kemudian dalam kawasan pendalaman di kawasan-kawasan primitif di India. Tadi penyelidik mereka banyak jumpa runtuhan-runtuhan, batu-batu yang hangus terbakar, tembok-tembok kota yang runtuh dan juga ada banyak tinggalan-tinggalan yang mereka jumpa. Dia seperti seakan menjadi kaca ataupun kristal. Dan benda yang membuatkan bingung ini telah menyucuk-nyucuk, membuat para penyelidik, para pengkaji barat, pakar-pakar ni mereka jadi bingung lah. Jadi bingung dan mereka jadi macam tak yakin. Jadi antara apa yang penyelidik berpendapat bahawa mungkin pada lebih 5,000 tahun yang lalu sudah wujud satu peradaban di India yang sangat maju, sangat futuristik sehingga mereka mampu bina pesawat perang dan mereka mampu memiliki senjata nuklear. Dan tetapi kerana sebab-sebab tertentu yang sukar nak dijelaskan, mungkin juga kerana kesan daripada perang nuklear yang berlaku, peradaban yang maju dan canggih di India kuno waktu itu telah lenyap bersama rahsia-rahsia teknologi dan rahsia-rahsia sains yang telah mereka kuasai. Dan manusia pula telah menyangka yang dunia purba adalah sebuah zaman kehidupan yang mundur dan primitif. Jadi kalau kita semak Al-Quran surah Al-An'am ayat 6. Artinya Allah SWT berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binaskan sebelum mereka. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, iaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-6. Jadi itulah sikit sebanyak sahabat-sahabat yang anda hormati sekalian.
Jadi kisah pasal Mahabharata dan Ramayana ini ada banyak yang telah disampaikan, yang juga yang telah tertulis ya. Jadi senanglah, mudah kalau sahabat-sahabat nak cari hal-hal berkaitan kisah epik Mahabharata dan Ramayana ni. Dan satu lagi, apabila kita bercakap, kita bercerita, kita membaca hal-hal berkaitan zaman-zaman dululah, zaman purba. Jadi bila kita bercakap, perkara yang akan terlintas dalam kita, kepala otak kita, waktu-waktu kuno dahulu, manusia semua duduk dalam gua. Duduk dalam gua. Manusia pakai cawat. Makan makan memburu kan, duduk dalam cawat, memburu pakai lembing, pakai apa, macam-macam lah. Dan kehidupan manusia waktu itu sangat-sangat dhaif lah. Tapi kalau kita fikir balik, Nabi Adam AS adalah penciptaan yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat mulia. Sehingga para malaikat pun tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Kedudukannya yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Sehingga malaikat pun tunduk, memberi penghormatan, bukan tunduk menyembah, tapi memberi penghormatan. Dan juga Allah SWT kurniakan pada baginda Nabi Adam AS ilmu segala ilmu. Ilmu segala ilmu. Kemudian bila diturunkan ke bumi, kerana memang itulah asbabnya untuk Allah menurunkan Nabi Adam. Dilakukan satu kisah yang tidak memberatkan orang untuk berfikir. Kerana ada pula timbul watak iblis yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah larangan. Jadi begitulah tamadun-tamadun purba dan kecanggihan teknologi sewaktu masa dahulu. Jadi kita tak boleh tengok bahawa ada banyak juga orang yang mengkaji hal berkaitan Lemuria dan Atlantis. Dan mereka percaya Atlantis adalah satu peradaban yang sangat maju. Dan Atlantis juga ada kenderaan-kenderaan yang hebat-hebat boleh terbang. Jadi begitulah. Jadi apa yang kita fikir? Apa yang kita fikir kalau tamadun purba ada teknologi yang canggih? Jadi adakah maksudnya mereka ni ada teknologi yang hampir setaraf dengan teknologi masa kini? Jadi mungkin akan menjadi sedikit kejanggalan dan kurang meyakinkan. Macam kartun. Tapi walau bagaimanapun, kita perlu ingat, terutama yang beragama Islam, bahawa kita sekarang sedang berada di perjalanan akhir dunia untuk kita masuk kepada alam kiamat besar, kiamat kubra. Jadi apabila maksudnya akhir zaman, tidak ada dah lagi zaman yang akan datang selepas ini. Wallahu a'lam, hanya Allah SWT saja yang tahu. Dan kita juga perlu tahu, zaman yang kita ada sekarang, kita berada waktu kini adalah zaman-zaman yang paling pendek masanya dan waktunya. Kita tak payah nak pening-pening fikir, tuan-tuan dan puan akidah uti. Yang contoh yang paling mudah, usia manusia pada sekarang. Usia manusia waktu akhir zaman. Paling maksimal lah boleh pergi kepada 100 tahun. Mungkin 105 tahun kemungkinan. Di antara umur 50 sehingga 100 tahun saja. Tapi sangat jarang. Sangat jarang kita nak jumpa manusia yang boleh hidup lebih daripada 100 tahun. Tapi jika umat-umat bangsa terdahulu, mereka ni memang dianugerahkan Allah umur yang panjang. Sampai ada yang capai 1000 tahun. Macam
Nabi alaihissalam, dan Nabi-Nabi ke bawah selepasnya. Ada makin lama makin singkat umur manusia. Jadi kalau ada mereka yang telah boleh mencapai umur 1000 tahun, kemungkinan juga mereka mampu cipta teknologi yang hebat. Teknologi yang sangat maju, advance. Yang mana mungkin juga melebihi teknologi pada waktu ini. Kemungkinan. Kemudian akan muncullah persoalan-persoalan seperti memerlukan pembuktian. Apa saja. Zaman sekarang kita nak kena ada bukti. Nak kena ada bukti macam Ana cerita hal epik perang nuklear ni kan. Jadi apa bukti yang ada, takkan cerita saja, bercakap saja, orang lain pun boleh kan. Okey. Jadi kita cuba compilekan apakah bukti-bukti arkeologi yang boleh kita tengok. Maksudnya untuk kita tengok benarkah di zaman-zaman dahulu dah ada teknologi. Okey. Yang pertama kita tengok bateri Baghdad, ataupun dikatakan sebagai bateri Partian. Jadi bateri ini dijumpai pada 1936 di Iraq, di kawasan Kujud, Raba'u, Iraq. Yang mana dipercayai bateri Baghdad ini dibina sewaktu zaman pemerintahan dinasti Empire Partian pada 250 before century sebelum Masihi. Jadi bateri ini ia seakan-akan dibuat dalam pasu, dalam sebuah pasu. Yang mana pasu ni pula diukir, diperbuat daripada tembikar. Ketinggian dia 14 cm. Tapi 250 tahun sebelum Masihi dah ada bateri. Jadi mungkin ada bateri mesti ada elektrik. Okey. Jadi bateri Baghdad ni tak mendapat perhatian semasa mula-mula dijumpai. Sampailah pada tahun 1938, ada seorang pengarah muzium negara Iraq. Jadi dia tertarik dengan bentuk bateri Baghdad ini. Beliau tertarik kerana struktur pasu ini kerana mempunyai sebuah ciri-ciri bateri zaman moden. Mana artifak itu dia terdiri daripada silinder tembaga. Ada batang besi di dalamnya seperti aspal. Jadi bateri Baghdad ni dipercayai dapat mengalirkan kuasa sebanyak 1.5 voltan. Voltage atau voltan. Selepas dimasukkan jus limau atau jus lemon, kuasanya akan menyamai bateri jenis AA waktu ini. Ini bermakna bateri Baghdad telah dicipta lebih daripada 1000 tahun sebelum Alessandro Volta, manusia yang mencipta bateri moden. Alessandro Volta. Jadi perlukah sejarah diubah kembali? Jadi hal bateri Baghdad ni sahabat-sahabat boleh carilah di dalam YouTube ataupun di mana-mana untuk membaca. Kemudian piramid Khufu yang dibina oleh Fir'aun Mesir waktu itu, iaitu Fir'aun Khufu. Jadi Fir'aun ni dia memerintah daripada 2606 sebelum Masihi sehingga 2583 sebelum Masihi. Jadi piramid ni siap dibina, dianggarkan pada sekitar tahun 2580 yang lampau. 20 tahun selepas ia mula-mula dibina baru ia siap. Lamalah mereka ambil pembinaan ni. Dan piramid Khufu ini dia ada sebanyak 2 juta batu blok. Yang mana setiap batu itu seberat 1 tan. Dan batu-batu ini telah dicanaikan, dilicinkan dengan elok sehingga kilauannya boleh dilihat daripada jauh. Jadi apa yang menarik apabila seorang ahli arkeologi
yang bernama Sir Flinders Petrie. Beliau ni telah berkata, keramik ini sememangnya telah terancang dengan sistematik kiraan-kiraannya, sudut-sudutnya, ketinggiannya, sistematik. Kan? Sehingga semua kedudukannya mengikut ketiga-tiga piramid di Giza, termasuklah piramid Khufu yang juga ia menyamai kedudukan bintang Usra minor dan Usra major ketika kira-kira 3000 tahun yang dahulu. Jadi pembinaan piramid Khufu menjadi perdebatan yang sempoi oleh ramai ilmuwan waktu kini, kerana mustahil dengan teknologi waktu itu manusia ada pengetahuan untuk membina bangunan yang sangat kukuh sampai hari ini berdiri. Jadi ada jugalah sekolongan manusia yang katakan keramik ni alien yang buat, ada juga. Tapi orang-orang yang cakap ni kebanyakannya orang barat lah. Jadi orang barat ni pandai ke bengong. Okey. Jadi siapa yang bina? Okey. Kemudian ni yang menarik adalah perang nuklear juga. Perang nuklear di Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi Mohenjo-daro dan Harappa ni dia sebuah melibatkan dua buah penempatan purba yang terletak di lembah Indus. Jadi Mohenjo-daro telah ditemui sekitar tahun 1922 oleh R&D Banerjee, seorang pegawai pakar Archaeological Survey of India. Jadi sejak dari itu banyaklah pihak datang, mereka ni lakukan kerja-kerja cari gali arkeologi, dan memang sangat mengejutkan bila mereka mengorek-ngorek balik mencari benda-benda yang tersembunyi dalam tanah. Mereka jumpa banyak rangka manusia, rangka-rangka mayat yang bergelimpangan, seperti tidak diurus kematian mereka ni dengan elok. Dia macam kat sini ada satu mayat, kat satu mayat, kat sini dua mayat, sini tiga mayat, bergelimpangan. Bergelimpangan tulang-tulang manusia. Terdapat setengah-setengah rangka ini menunjukkan reaksi yang menakutkan, seolah-olah memeluk di antara satu sama lain, seolah-olah mereka ni menunggu ajal tiba. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan radioaktif, radiokarbon kepada rangka yang mereka jumpa ini, dan sangat mengejutkan kerana kesan radioaktif tersangat-sangat banyak, melebihi 20 kali ganda berbanding manusia normal masa kini. Dan benda ni telah menjadikan seperti biasa satu spekulasi bahawa telah berlaku peperangan melibatkan kuasa nuklear besar-besaran di kawasan penempatan purba ini. Dan benda ini semua sahabat-sahabat boleh carilah, boleh jumpa untuk cari di laman-laman web ataupun YouTube lah untuk tengok. Jadi rangka mayat ini pula dibuat pentarihan karbon. Mengejutkanlah bahawa rangka-rangka mayat ni secara purata usia mereka dianggarkan 2000 sehingga 3000 tahun sebelum Masihi, before century. Sangat perlu untuk kita ketahui yang rangka-rangka mereka ni telah dicemari kesan-kesan radioaktif yang kuat. Pentakrihan karbon juga menunjukkan usia yang jauh lebih muda daripada yang telah dijumpai. Jadi kemungkinan usianya melebihi apa yang telah dicatatkan melalui perbandingan karbon. Jadi adakah benar telah berlaku epik peperangan nuklear yang hebat di waktu silam? Jadi adalah gambar-gambar sahabat-sahabat Akidauti, boleh tengok di Google, boleh cek lah tengok. Ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan
situs-situs ataupun site-site history ni yang mereka kaji, memang menunjukkan banyak rangka-rangka sana satu, sini 3, 4, sana satu bergelimpangan. Okay, dan last sekali adalah penemuan loji nuklear di Gabon, bukan Jabon, Gabon, Afrika. Jadi loji ini, loji purba nuklear dijumpai pada 1972 di Okla, Gabon. Gabon merupakan sebuah negara di kawasan benua Afrika. Dan telah menjadi satu perkara yang sangat-sangat menghairankan dan mengejutkan. Serta ramai saintis-saintis yang datang dari Perancis membawa pulang secara tak sengaja fosil tanah yang telah mengandungi nuklear yang telah boleh digunakan, iaitu telah siap terurai dengan tidak membuang masa. Mereka terus pergi ke kawasan itu di Okla dan mula mengkajinya secara lebih lanjut. Dan melalui pemeriksaan pentarihan karbon 12, mereka mendapati loji ini berusia 1.8 juta tahun yang lampau. Sangat-sangat jauh, sahabat-sahabat. 1.8 million years ago. Dan telah pun mengejutkan bahawa loji-loji ini terdiri daripada 17 tapak loji dan 9 tapak loji telah habis nuklearnya, iaitu telah digunakan. Jadi kalau kita nak mengikut logikal bahawa tamadun manusia dipersetujui hanya bermula sekitar 3,000 sehingga 4,000 tahun sebelum Masihi. Jadi tamadun apakah? Tamadun yang manakah menaikkan dan menggunakan loji nuklear ini? Jadi sahabat-sahabat, sebagai orang Islam, kita kena sedar bahawa sememangnya banyak tamadun zaman dahulu yang ada sebelum kita. Akan tetapi semuanya Allah SWT telah musnahkan mereka. Seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran. Ada banyak kan. Allah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu. Dan juga di dalam satu surah, di surah Yunus pada ayat 13, Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu dari kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka yang membawa keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan. Yunus ayat 10 dan 13. Jadi sahabat-sahabat, akhir dan ukti, tuan-tuan dan puan yang dihormati, Allah SWT telah menggantikan kita sebagai umat manusia yang terakhir untuk menjadi khalifah di bumi. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 14. Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Jadi begitulah surah Yunus 10:14. Jadi adakah sejarah akan ditulis kembali? Jadi sahabat-sahabat, sekadar sebuah perkongsian yang anda kongsikan. Jam pun telah menunjukkan 5:11 pagi. InsyaAllah yang mana baru yang baru jaga daripada tidur, selamat pagi. Yang nak pergi kerja, bersiap-siap pergi kerja, mudah-mudahan Allah SWT merahmati anda, memberkati anda, memurahkan rezeki anda, mempermudahkan segala-galanya. Jadi sebelum nak berundur, Ana nak promo sikit lah. Promo sikit
Jadi sahabat-sahabat yang nak boleh PM ana. Jadi ini adalah sandalwood daripada kayu wood yang bernama sandalwood. Sangat sedap, haruman atar tanpa alkohol, ya. Bau natural, bau kayu, bau kayu yang basah macam tu. Ini adalah black mask ataupun misik, mix. Okay, ini kasturi merah, kasturi kakijang merah, ini kasturi kijang putih dan kasturi kijang hitam. Okey, yang ini adalah yang akan anda hantar kepada sahabat-sahabat yang telah membelinya. Jadi sebelum mengundurkan diri, anda nak cerita sikitlah pasal asal usul khasiat-khasiat yang ada, dan juga kelebihan manfaatnya kasturi kijang, iaitu wangian kasturi kijang, insyaAllah. Jadi kalau sahabat-sahabat yang membuka kitab Al-Aqlaiq, yang juga ia adalah sebuah kitab Jami Keramat Al-Aliyah. Sungguhnya di waktu zaman Nabi Adam AS diturunkan ke bumi dari syurga. Nabi Adam ni telah, sesampainya baginda Nabi ke bumi, dia telah diziarahi. Ada seekor kijang yang datang. Seekor kijang datang ke Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun melihat kijang itu. Kemudian dia memberikan secebis daun dari syurga. Dan daun itu dengan izin Allah Ta'ala telah membuatkan kijang itu menjadi wangi dan berbau kasturi. Jadi itulah asal usulnya kasturi kijang. Binatang haiwan yang bernama kijang. Jadi dalam Al-Quran Allah rakamkan dalam Al-Quran bahawa Allah menyatakan tanah-tanah di dalam syurga, tanah-tanah di dalam syurga jadikan daripada kasturi dan zafaran, dan juga sangat masyhur di dalam kitab-kitab besar yang mengatakan badan, tubuh badan baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaih, bahawa badan, tubuh badan baginda Nabi SAW sangat harum, sangat wangi, sentiasa berbau wangian kasturi secara semula jadi. Dan disebabkan berlakunya wangi kepada Rasulullah, maka nyamuk dalam tak hinggap, tak datang hinggap ke tubuh Rasulullah SAW. Riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kasturi ini merupakan minyak wangi, haruman syurga dan juga dah tentunya adalah kesukaan. Baginda Rasulullah sangat-sangat suka akan haruman kasturi. Sehinggalah baginda bersabda, maksudnya kasturi adalah minyak wangi yang paling baik sekali. Hadis sahih. Jadi mengikut seorang ilmuwan yang terkenal, seorang ilmuwan yang terkenal dan juga dipersetujui oleh ahli perubatan Islam, berdasarkan kajian yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Mereka berkata kasturi sangat banyak khasiat. Di antaranya kasturi memberikan kekuatan kepada roh dalaman kita, roh manusia. Jadi haruman kasturi ini adalah untuk santapan, untuk aroma memberi kekuatan kepada roh manusia. Dan juga dalam hadis baginda Rasulullah bahawa Nabi berkata sebagus-bagus wangian adalah minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kasturi memanglah minyak wangi Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim sesungguhnya baginda Rasulullah SAW
telah bersabda, maksud dia kasturi adalah minyak wangi yang sangat-sangat paling baik sekali. Dan kasturi ni juga boleh menjadi sebagai sebuah terapi, sebuah terapi, sebagai sebuah terapi, aroma terapi untuk menenangkan jiwa dan hati manusia. Dapat juga menguatkan hati kita dan jiwa kita hanya dengan menciumnya. Dengan dapat membuatkan kita relax. Boleh buatkan kita relax, boleh meringankan minda kita, hati kita dan jiwa kita. Jadi antara kepentingannya haruman kasturi, tapi kenalah kasturi yang bukan sintetik, bukan daripada essential synthetic oil. Kenalah daripada pot kasturi untuk mendapatkan khasiatnya. Jadi kalau sahabat beli kat pasar malam RM10, kemudian kata kenapa anak pakai tak tahan sehari, kenapa macam tu macam ni, kerana sahabat-sahabat Aki dan Uti beli yang tidak ada kualiti. Jadi ini adalah premium, premium dan yang terbaik. Premium yang terbaik memang daripada pot kasturi. Jadi kalau antaranya apabila bangun tidur, sebelum nak mandi ke bangun tidur kan, bangun tidur, ambil lah, buka penutup, selawat, selawat sekali 2 kali, tidur. InsyaAllah kita akan terasa segar, akan terasa segar. Dia boleh menenangkan hati. Jadi kasturi, haruman kasturi ini boleh memberikan kekuatan spiritual kepada roh kita. Jadi roh kita, roh manusia ni, contoh dia boleh juga umpama enjin kereta, sahabat-sahabat. Maknanya enjin kereta waktu kita beli mula-mula memang tak perlu nak repair sana sini. Jadi bila dah lebih 20 tahun, 30 tahun usia kereta enjin kita ni, dia akan jadi banyak masalah. Timing belt, timing change, nak kena tukar pelak, nak kena tukar minyak hitam, nak kena servis. Jadi tubuh badan manusia begitulah. Makin kita berusia, semakin kita lemah. Itu juga kita kena harus biasa berselawat, berzikir, selawat, zikir, kita membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu, mendengar ilmu, mendengar tausiah ilmu, untuk menguatkan spiritual kita sampai kita mengaji, menambah ilmu, menambahkan ilmu fikih kita, tauhid, hakikat, ma'rifat, tasawuf, dan kita mengamalkan tarekat. Selain dia memberikan kekuatan kepada roh dalaman kita dan juga sebagai merawat terapi minda terapi kepada manusia, menenangkan jiwa, menenangkan hati, kita boleh relax, kita tak ada tension, dan mencerdaskan akal kita dan menyihatkan otak kita. Kerana memang ini adalah haruman syurga, haruman syurga, insyaAllah lah sahabat-sahabat. Kemudian dia juga boleh menguatkan organ-organ dan juga tubuh badan manusia pada luaran. Dan juga antara khasiat kebaikan manfaat premium kasturi, atar yang premium ni, dia boleh mengurangkan, menolak ataupun melawan wabak dan juga penyakit. Wabak-wabak penyakit dia boleh menolak. Kerana kasturi adalah bersifat yang bersih dan suci. Dia boleh juga menolak wabak penyakit dan juga penyakit. Dan mengurangkan ketakutan, mengurangkan kebimbangan kita. Kadang-kadang kita duduk sahaja pun boleh jadi takut tanpa sebab, sahabat-sahabat. Sekejap lagi bulu roma berdirilah, kita jadi macam-macam. Ambil lah minyak atar ni, gunakanlah. Juga boleh mengurangkan kesesakan nafas, boleh mengurangkan sesak nafas, boleh mengurangkan debaran jantung yang kuat, mengurangkan
rasa gemetar dalam tubuh, mengurangkan kesejukan tubuh, juga untuk memelihara kesihatan kita. Ya. Dan yang paling best adalah pengguna orang yang memakai minyak kasturi yang asli akan disukai oleh para malaikat, dan juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni dia tahu siapa yang pakai kasturi ya. Tetapi semua itu adalah dengan izin Allah SWT, atas izin Allah SWT. Sahabat-sahabat faham atas izin Allah SWT. Jadi sebaik-baik dan seelok-eloknya bersolatlah dengan memakai wangi-wangian syurga. Kerana 70 kali lebih baik daripada kita bersolat tanpa memakai wangian. Dan berniatlah untuk memakai wangian kasturi ini sebagai cara mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan selalulah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi secara terlangsung kita juga menambahkan kecintaan kita, rindu kita, kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengamalkan sunnah, mereka ini memang sangat-sangat mencintai pada Rasulullah SAW. Jadi itulah sikit sebanyak. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi kalau sahabat yang nak beli premium, ini bukan pasar malam, premium daripada India. India mari kasturi hitam, kasturi putih, Masya Allah sedap, kasturi merah, dan ini adalah sandalwood. Boleh cari dekat internet, cari nama sandalwood, boleh tahu kayu wood adalah mahal. Sandalwood ni adalah mahal. Dan ini adalah black mask ataupun black mist, yang mana juga disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat jika nak bolehlah PM anda di page, insyaAllah anda akan tengoklah, akan jawab. Jadi sekian, terima kasih. Anda mohon maaf jika ada kesilapan, kekhilafan di mana-mana dalam penyampaian, sekadar berkongsi dan tidak anda mengajar sesiapa. Ambillah mana-mana bahagian yang dirasakan positif, abaikanlah mana-mana perkara ataupun bahagian yang negatif. Kerana ana hanyalah seorang al-fakir. Jangan lupa perbaiki solat kita, perbanyakkan istighfar kita, perbanyakkan berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi SAW. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi terima kasih. Ana mohon maaf sekali lagi sekiranya ada yang mana-mana bahagian yang mengguris hati, mengguris kata-kata ataupun perkara yang anda tidak perasan. InsyaAllah anda mohon maaf. Dan kita akan jumpa pada live yang akan datang. Terima kasih sahabat-sahabat. So, kita akan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.